رب العالمين بنستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب الحمد لله، يعني اليوم إن شاء الله نواصل مع الدرس الجديد اليوم، ولكن نبدأ بمقدمة أولا ما قد تعلمنا في الأسبوع الماضي. Jadi alhamdulillah kita nak mula dulu dengan ulang kaji sikit je lah tentang al-hal. Iaitu kita faham apa dia hal, serta ganda hal tu dia mestilah wasaf, dia bukan isim lain daripada wasaf lah, iaitu mustaqat, isim fa'il ke, isim maf'ul ke, sighah musyabbahah ke, sighah mubalaghah yang apa termasuk dalam mustaqat tadi. Baik, dia mesti bentuk wasaf dan dia fudlah, berarti dia bukan musnad atau musnad ilaih. Kita dah faham dah apa maksud musnad ilaih. Dan dia tu disebut di dalam ayat tu untuk menerangkan keadaan sahibul hal dia, iaitu isim yang disifatkan dia dengan hal tadi, atau kita panggil sahibul hal lah, itu maksud dia. Jadi disebut untuk menerangkan keadaan sahibul hal. Okey, contoh dah ada dalam buku semua, itu satu perkara. Dan kita akan sambung dengan syarat hari ni ya. Okey, kemudian kita tahu bahawa hal ni dia sentiasa dalam keadaan mansub. Artinya dia punya hukum ialah mansub. Bila kita i'rab hal mansubah, tidak akan ada hal marfu'ah, hal majrurah, tak ada. Okey. Cuma kadang-kadang kita jumpa dia datang dalam rupa majrur. Kenapa? Kerana dia dimasuki oleh harf jar zaid, iaitu biasanya ba lah. Dia masuk ba je biasanya. Ba zaidah dia masuk kepada hal. Sepatutnya dibaca dengan nasab, tapi bila masuk huruf jar terpaksa baca dengan jar, dengan baris bawah. Contohnya atau alamat lain lah. Yang penting dalam hukum jar, dia jadi majrur, bukan majrur, dia bukan majrur, dia tetap mansub. Kalau kita i'rab tetap mansub. Kita kata contohnya dalam syair yang kita contohlah kan, bi khaibatin fama raja'at bi khaibatin rikab ni. Dia bi khaibatin tu kalau kita nak i'rab khaibah tu tetap kita kata hal mansub, hal mansubah, walakin bi fathah muqaddarah. Hal mansubah bi fathah muqaddarah mana'a min zuhuriha istighalul mahal bi harakah munasibah li harfi jar zaid. Jadi kenapa tak baca dengan fathah? Kerana tempat tu diambil oleh alamat atau baris yang sesuai dengan huruf jar zaid, iaitu dia nak hukum jar tadi. Jadi lepas huruf jar kena baca dengan hukum majrur, tetapi di situ adalah dalam keadaan apa? Muqaddarah saja. Kasrah tu muqaddarah saja. Kenapa? Fathah dijadikan takdir saja kerana terpaksa zahirkan kasrah mengikut huruf jar zaid, alamat yang diperlukan. Jadi itu keadaan hal. Jadi dia mesti mansubah, hal mansubah. Jadi bila kita i'rab hal mansubah, bila kita nak tulis pun mesti dalam keadaan mansub. Okey. Baik, kemudian kita dah belajar juga apakah isim-isim yang boleh menjadi sahibul hal. Jadi hal ni nak terangkan tentang keadaan apa atau siapa. Okey. Pertama dia kata dia boleh menjadi hal kepada fa'il, boleh menjadi hal kepada mubtada, naibul fa'il, kepada mubtada, kepada khabar, kemudian kepada maf'ul, semua maf'ul. Maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul semua maf'ul ma'ah. Okey. Dan yang apa tu contoh-contoh tentang fa'il semua tu saya dah jelaskan hari tu. Cuma mungkin hari ni saya nak sebut sikit tentang mafa'il yang lain lah. Contoh dalam buku kamu. Ustazah share dulu lah sebab saya rasa macam tak sedap dengar saja sebab saya tak sediakan Allahumma salli apa PowerPoint. Jadi Ustazah share buku je lah. Supaya boleh nampak buku. Boleh nampak apa yang kita tengah sebutkan ni. Buku ada dot kan? Okey, nampak tak? Nampak tak muka surat buku ni? Nampak salah. Nampak. Okey, nampak. Sebelum kita masuk syarat dekat sini yang saya nak cerita sekarang ni, ini. Okey, kita tengok semua dah. Okey, muka surat tak payah tengoklah sebab dia mungkin tak sama dengan buku yang tu. Okey, tengok di sini ya. Okey, hari tu kita cerita semua dah. Kan, ini dia mubtada, ini dia punya hal, ini apa?
sama juga. Ini hal dia. Kemudian mafa'il. Mafa'il maksudnya maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, semua tu. Okey, cuba tengok contoh lah. Sekarang saya nak tengok contoh sebab ada yang hari tu dalam grup mana ada buat latihan. Jadi yang ini saya nak tegang. Baik. Dia kata di sini maf'ul bih ni kamu tahu dah, la ta'kul fakihata, la ta'kulil fakihata fijatan. Jadi al-fakihah maf'ul bih, fijah ni adalah hal, keadaan dia tu tak masak. Buah tu tak masak lagi lah. Putik kita kata kan. Okey. Dia menerangkan keadaan buah. Jadi sahibul halnya al-fakihah. Al-fakihah ialah maf'ulun bih. Jadi berarti dia menerangkan keadaan maf'ulun bih. Itu maksud dia. Okey, al-maf'ul mutlaq. Sirtu sayri hasitha. Jadi ini adalah maf'ul mutlaq sebab dia masdar kepada fi'il sara di sini. Dia ulang sebut balik masdar, maka masdar yang kita ulang daripada fi'il yang sama ni panggil maf'ul mutlaq. Kamu dah belajar dah selepas. Okey, jadi sayri adalah maf'ul mutlaq. Baik, macam mana keadaan jalan saya tu? Macam mana keadaan jalan saya tu? Hasitha. Sari'ah, saya jalan laju-laju, cepat-cepat. Gesa-gesa. Tu hasitha. Jadi hasitha ni hal yang menerangkan maf'ul mutlaq. Itu maksud dia di sini. Jadi sahibul hal adalah maf'ul mutlaq dalam contoh ini. Sama juga fata'ib ta'aba syadida. Ta'ab ni adalah maf'ul mutlaq, syadidan hal menerangkan keadaan apa tu letih tadi, letih yang amat keadaannya. Okey. Kemudian dia juga boleh menerangkan keadaan maf'ul fi. Sirtul laila. Mana maf'ul fi? Al-laila. Al-laila kan maf'ul fi ataupun zaraf zaman kita panggil. Zaraf zaman. Baik, macam mana keadaan malam tu masa saya jalan tu, keadaan malam macam mana? Muzlima. Gelap. Gelap gelita kan? Muzlaman, gelap. Okey. Wasumtu syahra kamila. Saya puasa sebulan. Macam mana keadaan sebulan tu? Kamila. Sebulan tu sempurna. Kalau 29, 29 lah. Kalau 30, 30 lah. Jadi hal ini menerangkan maf'ulun fihi. Wa minal maf'ul li ajli. Dia juga boleh menerangkan maf'ul li ajli. If'alil khaira. Buatlah kebaikan. Kenapa kamu buat kebaikan? Kenapa? Kenapa? Kerana apa? Li ajli madha? Mahabbatal khair. Kerana kamu cintakan kebaikan. Buat kebaikan kerana kamu cintakan kebaikan. Jadi mahabbah ni, mahabbatul khair ni dia adalah maf'ul li ajli. Maf'ul dibuat kerana apa? Kerana itu, kerana cinta. Kenapa kamu buat kebaikan? Kerana rasa cinta. Jadi rasa cinta ini, rasa suka ini adalah sebab kepada berlakunya perbuatan membuat kebaikan. Itu. Jadi dipanggil mahabbah ini maf'ulun li ajli atau min ajlihi sama. Okey, mana halnya? Okey, mujarradatan anir riya. Ini halnya. Hal rasa cinta kamu kepada kebaikan tu, ni mahabbah al-khair ni, hal keadaan suka kepada kebaikan tu, hendaklah rasa suka itu tanpa ada rasa riya. Mujarradah anir riya. Tiada rasa riya. Okey. Jadi di sini mujarradah ini menerangkan hal mahabbah al-khair. Okey. Jadi ini sahibul hal dia. Okey. Jadi maf'ul li ajlihi adalah sahibul hal. Jadi mujarradah ni menerangkan mahabbah al-khair. Mujarradah anir riya menerangkan mahabbat al-khair. Bukan menerangkan al-khairani, maf'ul bih dah. Ini maf'ul bih, tidak. Tetapi dia menerangkan keadaan mahabbat al-khair. Sukakan kebaikan tu hendaklah tiada rasa dalam keadaan tanpa rasa riya. Okey, tak ada rasa riya. Terus untuk contoh maf'ul li ajli. Maf'ul ma'ah pula. Okey, kamu belajar dah maf'ul ma'ah, sepatutnya kamu dah faham dah. Okey, sir berjalanlah wal jabala an yamini. Berjalanlah beserta bukit itu. Masa kamu jalan tu ada apa dengan kamu jalan tu? Ada bukit. Bukit itu belah mana? An yaminik. Jadi an yaminik ini adalah hal. Dalam bentuk syibih jumlah. Ini tu yang saya kata ada ke depan kita akan belajar. Hal dalam bentuk syibih jumlah dan al-jabala ini adalah maf'ul ma'ah sebab wa ni wawul ma'iyah. Ini dia mansub sebab dia maf'ul ma'ah. Ada wa ma'iyah kat situ. Jadi an yaminik ni menerangkan keadaan bukit. Bukit itu keadaannya di sebelah kanan. Jadi bukit ini adalah maf'ulun ma'ah. Okey, kena faham tu. Okey, la tasir wal laila dajil. Jangan kamu bermusafir, jangan kamu berjalan beserta keadaan malam yang gelap. Malam itu
keadaannya gelap. Yang kamu berjalan waktu malam, dajian, yang gelap gelita. Okey. Jadi dajian ini adalah hal yang menerangkan keadaan maf'ul ma'ah al-laila. Okey. Jadi itulah maksud dia hal menerangkan maf'ul ma'ah. Ada dua contoh kat sini. Okey. Jadi dia kata la farqa yakuna maf'ul sarihan, ni kita tak masuk kan? Ni kita tak masuk. Okey, tak apa. Okey, saya rasa jelas dah kat situ lah. Sebab itu saya tak terang itu, saya harap mungkin boleh faham lebih jelas lagi lah. Okey, sama je sebenarnya. Okey, cuma dia nak tahu di situ tajuk ni ialah tajuk sahibul hal. Maksud dia tu al-ismul ladzi takunahul hal, maksudnya ialah sahibul hal. Okey, baik, kita terus masuk kepada syurut hari ni ya. Tajuk baru kan? Baik, syurutul hal. Okey, ni tajuk yang kita akan baca hari ni lah. Okey, so habiskan dalam sejam lah paling lama sebab kita tak. Lepas tu kamu kena buat tugasan lain lah untuk selesaikan lagi sejam. Syurutul hal. Yustaratu fil hali arba'atu syurut. Jadi disyaratkan untuk hal ni ada 4. Jadi 4 syarat kena penuhi untuk satu-satu perkataan itu atau satu-satu wasaf itu menjadi apa hal. Pertama, awalan an takuna sifatan mutanaqilatan la thabitatan wal aslu fiha. Jadi yang asalnya dia kata sifat yang nak menjadi hal ni, sifat ni wasaf tadilah, samalah maksud dia, iaitu al-mustaqqat. Al-mustaqqat tadi. Okey, untuk dia menjadi hal, dia kenalah dalam keadaan dia tu sifat yang mutanaqilah. Mutanaqilah ni maksudnya berubah-ubah. Berubah-ubah. Sebab hal ni bukan satu yang tetap pada orang. Dia selalu, biasanya hal ni dia berubah-ubah lah. Keadaan kita ni tidak tetap. Kadang-kadang dia macam ni, kadang-kadang begini kan. Kadang-kadang awak tersenyum, kadang-kadang awak ketawa, kadang-kadang awak menangis. Jadi keadaan awak itu berubah-ubah. Jadi wasaf yang kita guna tu kenalah jenis mutanaqilah. Tak boleh la thabitah, tak boleh yang sifat tetap. Contohnya apa? Tawil, tinggi. Kamu memang tinggi, boleh ubah tak? Jadi rendah. Tak boleh, memang sifat diri kamu tu sifat dah kamu tinggi. Jadi tak boleh. Kan? Okay, jadi tak boleh nak ni. Kalau kita kata gemuk, boleh tak kita kata tukar jadi kurus? Dia ambil masa. Maksud sabitan ni, dia memang macam tu lah. Kamu tengok dia hari-hari, itu keadaan dia. Dia akan boleh berubah dalam keadaan yang lama, ambil masa lah. Kalau gemuk nak jadi kurus tu kan. Atau kurus nak jadi gemuk, dia ambil masa. Tidak. Maksudnya sifat itu sabit. Dia anggap sebagai sabit. Macam tinggi lah senang. Tinggi tu kamu takkan boleh jadi rendah dah. Kini dipanggil sifat sabitah. Jadi yang jenis gitu tak nak. Tak mencukupi syarat ikutnya. Okay. Dia kena sifat mutanaqilah. Contoh apa yang kita kata tadi lah. Tersenyum, ketawa, pergi ke sekolah, menunggang basikal, keadaan menunggang, keadaan berjalan. Jadi berubah-ubah. Berubah-ubah keadaan. Okey, contoh. Tala'atis syamsu safiyatan. Okey, apa makna tala'atis syamsu safiyatan? Tala'al badru alaina. Sini tala'at. Kenapa dia guna tala'at dengan ta'u ta'nis? Kerana asyamsu ini kalimah muannas jazi. Dia tak ada alamat ta'nis, tak ada ta' marbutah pun, kan? Tapi dia adalah muannas. Mengikut penggunaan bahasa Arab. Okey. Jadi sebab tu kita kata safiyatan. Matahari terbit dalam keadaan safiyah. Kita sebut apa matahari terbit macam ni ya? Safiyah ni bersinar, terang. Macam tu. Maksudnya tidak diselaputi awan. Kita terbit tu cantik je. Itu makna safiyah. Okey. Ini nampak jelas terang. Itu safiyah. Okey. Jadi safiyatan, kenapa? Kerana di sini sebab guna ta' ni kerana dia muannas, disebabkan sahibul halnya muannas. Sahibul halnya muannas. Nanti kamu akan tengok kenapa kena sama. Okey, sahibul halnya muannas. Jadi tala'atis syamsu safiyatan. Jadi safiyatan ini, okey, sekarang ni dalam ayat ni asyamsu jadi apa? Kalau kita nak i'rab dia, asyamsu jadi apa? Cepat cuba respon. Saya tak tahu lah masuk semua ke tak gini. Cepat-cepat. Jawab aja. Salah, Ustaz tak ada masalah. Ustaz tak ada masalah kalau salah. Ustaz nak ada interaksi je. Cepat. Kaifa nu'rib ma i'rabu asy-syamsu? Ma mawqi' asy-syamsu min al-i'rab fil jumlah? Ma mawqi' asy-syams fil jumlah? Kalau kita nak i'rab dia jadi apa ni? Tala'at
asyamsu. Dia kan? Ni belajar lama dah ni. Ni marfu'at ni. Syafiq? Fa'il Syafiq cuba Ustazah. jawab. Bukan tak boleh Fa'il. jawab. Kenapa senyap sunyi? Kamu. Fa'il. Okey, jadi sekarang Sofia ni menerangkan apa? Keadaan siapa? Asyamsu. Keadaan Asyamsu. Artinya dia sahibul hal. Asyamsu ni sahibul hal iaitu fa'il. Okey, orang tanya apa sahibul hal di sini? Asyamsu. Maksudnya fa'il. Apa sahibul hal di sini? Fa'il. Apa jenis dia? Fa'il. Apa jenis dia? Fa'il. Kena ingat macam tu. Jadi bila kamu dapat satu ayat, kamu kena boleh terang sampai macam tu. Okey, ini apa tu? Hal. Hal ini dia sifat mutanaqqilah dan dia mansubah. Dan sahibul halnya ialah asyamsu. Sahibul halnya ialah fa'il. Itu jawapan dia. Okey. Baik, satu syarat pertama dia kena sifat mutanaqqilah. Okey. Tapi ada juga ketika datang hal dalam keadaan sifat sabitah. Contohnya hadza abuka rahiman. Okey, kalimah rahiman ni penyayang, pengasih. Okey, ini adalah sifat sabitah. Biasanya datang dalam bentuk sifat musyabbahah ni dia adalah sifat sabitah. Okey, rahiman, azizan, contohnya kan. Yauma ub'atsu hayya. Okey, hidup dalam keadaan hidup. Okey. Hidup-hiduplah. Dia takkan tiba-tiba nak boleh kata dalam masa hidup dia juga boleh mati. Kan? Okey, tidak. Di sini dalam ayat ni hayya adalah sifat sabitah. Okey. Yauma ub'atsu hayya. Okey. Jadi di sini datang juga khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifal ma. Manusia ni diciptakan dia tu dalam keadaan dia lemah. Okey. Cuba tengok khuliqal insanu dha'ifa. Sekarang kita ada fi'il khuliqa. Okey, al insanu jadi apa? Dari segi i'rab. Ma mawqi' al insan fil jumlah? Cepat siapa? Naam? Naib fa'il. Naib fa'il. Ahsantum. Okey, naibul fa'il sahih. Ini naibul fa'il kenapa? Kerana al-fi'lu mabniyun lil majhul. Lianna al-fi'la mabniyun lil majhul. Jadi fi'il ni mabni lil majhul berarti tidak ada fa'il dalam jumlah ni, dalam ayat ni. Jadi al-insanu naibul fa'il. Jadi dha'ifah hal ni dia hal kepada sahibul halnya mana? Insan. Apa jenis dia? Apa jenis dia tadi? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi dha'ifan adalah hal kepada naibul fa'il. Okey, Ustazah nak macam tu. Boleh tahu. Khalaqallahu zarafata yadaiha atwala min rijlaiha. Ini sifat sabit lah. Memang Allah ciptakan zirafah macam tu. Dikira tangan yang depan tu lebih panjang daripada kaki. Dua tangan lebih panjang daripada dua kaki. Itu sifat sabit. Ni hal lah ni. Dalam keadaan dua tangannya lebih panjang daripada dua kakinya. Okey. Jadi ini adalah sifat yang tetap. Dia tak berubah dah. Okey. Anzala ilaikumul kitaba mufassala. Sama juga. Mufassala ni dia menerangkan keadaan al-kitab. Diterangkan dengan secara jelas, tafsil. Hal keadaan kitab itu diterangkan dengan tafsil. Jadi di sini sifat ini dianggap sifat sabitah. Sifat sabitah. Okey, itu yang kedua, syarat pertama. Syarat kedua, antakuna nakirah, la ma'rifah. Ini memang basic. Ingat dah, hal tak boleh datang dalam bentuk ma'rifah. Dia datang dalam bentuk nakirah. Okey. Tapi kalaulah tiba-tiba ada yang datang dalam bentuk ma'rifah, berarti dia ditakwil dengan makna nakirah. Walaupun rupa dia ma'rifah tapi sebenarnya dia boleh ditakwil dengan makna Allah SWT dengan makna nakirah. Contohlah di sini, faqad takunu ma'rifah idza sahha ta'wiluha bi nakirah. Dia bersyarat, dia tak boleh guna ma'rifah kecuali syaratnya boleh kita takwil dengan makna nakirah. Nahu amantu billahi wahdahu. Okey. Wahdahu ni, kalimah wahdahu ma'rifah kenapa? Kerana kalimah wahda ni idhafah kepada dhamir dan dhamir adalah ma'rifah.
Okey. Kalau sebut wahdan saja dia jadi nakirah, tetapi sebab kita idhafahkan dia kepada dhamir, dia telah menjadi ma'rifah. Dan dalam keadaan ni dia menjadi hal. Okey. Amantu billahi wahdahu. Saya beriman dengan Allah satu-satunya dia. Artinya munfaridan. Dalam keadaan Allah itu satu-satunya dia. Satu-satunya. Tunggal lah. Kan? Tunggal. Munfaridan. Ini adalah hal. Jadi kalau kita nak guna dalam bentuk yang sebenar kita kata munfaridan. Jadi wahdahu ni dengan makna munfaridan. Jadi munfaridan ini adalah hal yang nakirah. Jadi ini kalau ikutnya memenuhi syarat. Okay. Tetapi wahdahu ni boleh menjadi hal kerana dia boleh ditakwil dengan makna munfaridan. Itu. Wa nahwu raja'al musafiru 'audahu 'ala bad'ihi. 'Audahu 'ala bad'ihi ini adalah hal. Tetapi audah ni dia bila dia masuk dhamir dia jadi makrifah. Itu maksud di sini. Sebab dia idhafah kepada dhamir. Okey. Jadi boleh menjadi hal kenapa? Kerana dia dengan makna aidan. Audun ni, kalimah aud ni dengan makna aid. Okay, jadi aidan fi tariqihi. Wala makna raja'a fil hal. Maksudnya dia macam kita kata on the way lah. Raja'a fil hal. Dia dah pulang. Tu audahu ala badihi, dia sedang pulang. Aidan fi tariqihi, dalam perjalanan pulang. Jadi dalam keadaan dia raja'al musafiru, dia balik tu dalam keadaan dia sedang dalam perjalanan. Dia sedang dalam perjalanan. Okay. Jadi itu maksud hal ni, hal dia. Okey, dalam keadaan mana? Keadaan dia memang dah bergerak dah lah. Dia dah bergerak dah. Okey. Wa nahwu udkhulul awwala fal awwala. Okey. Di sini dia ada makna tertib. Masuklah kamu semua al-awwala fal awwal. Al-awwala ni i'rab dia sebagai hal lah. Okey. Al-awwala. Jadi kenapa al-awwala ni ada alif lam pula makrifah, sedang kita kata syarat kira boleh. Kenapa? Kerana ada makna mutarattibin, iaitu ikut tertib dalam keadaan ikut aturan atau giliran lah. Mengikut giliran kan. Orang pertama masuk, lepas tu kedua, ketiga. Itu maknanya al-awwala fal-awwala. Orang yang pertama dan seterusnya. Kalau kita nak terjemah tu macam tu lah. Okey, semua masuk dengan orang yang pertama, lepas tu diiringi oleh yang seterusnya. Itu maksud dia. Jadi bila masuk orang pertama diikuti yang kedua, ketiga, itu maknanya dalam keadaan ikut tertib. Jadi maknanya ialah udkhulu mutarattibina. Masuklah kamu semua tu dalam keadaan kamu ikut tertib, ikut giliran, ikut tertib. Itu mutarattibin. Jadi mutarattibin ni sebenarnya adalah hal yang nakirah lah yang kita sepatutnya guna. Tapi boleh guna ini. Kenapa? Kerana boleh ditakwil dengan makna mutarattibin. Okey. Wa nahwu ja'ul jamma'al ghafira. Al-jam' al-ghafir ni maknanya datang jamak ni semua sekali. Dalam keadaan mereka tu datang beramai-ramai atau semualah, dengan makna jami'ah ni semua. Okey, jadi ja'u al-jamma' al-ghafira. Okey. Jadi jami'an atau al-jamma' al-ghafir ni dia adalah hal. Hal ini menerangkan keadaan wawul jama'ah. Ja'u, yakni hum. Ja'u al-jamma' al-ghafir. Jadi dia tidak mesti perkataan seketul tu je. Sebab kita kena faham makna. Al-jamma' ni menerangkan siapa? Menerangkan mereka yang datang. Iaitu fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Wawul jama'ah. Jadi kita nak i'rab wawul jama'ah fa'adhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi dia sahibul hal. Al-jamma' ni ialah waw jama'ah ni. Iaitu mereka. Contohnya al-qawmu. Contoh kat depan ni kalau al-qawmu ja'u al-jamma' al-ghafir, contohlah. Tapi tak ada lah sebab dia guna ja'u ni, belakang ni dah terang lah. Okey, di depan ni mesti ada maksud dia. Siapa ja'u ni? Al-qawma. Sebab ayat bahasa Arab dia takkan mula ja'u macam ni kan. Dia kena kata ja'al qawmul jamma' contoh kan. Wa nahu if'al. If'al ni kalau ikut buku ni salah lah. Buku kita betul kot. Sebab dia ada hamzah wasal tu. Hamzah wasal tu tak boleh. Okey. Kalau ikut buku ni salah kena buang lah.
Okey, jadi kena buang di sini. Yang syarat kedua, dia al-qawmu. If'al. Okey, buku kita betul lah. Buku Ustazah betul, tak ada hamzah ni. Ini jadi tak ada, jangan kamu pergi bubuh pula. Buku ni ada hamzah, tulis pula hamzah kat buku kamu. Tak. Ini salah, tak ada hamzah. Okey, if'al hadha juhdaka wa taqataka. Okey, di sini juhdaka wa taqatak. Yang ni juhdak pun tak apa dah. Maksudnya jahid dan jadan. Buat tu dalam keadaan bersungguh-sungguh. Okey, saya nak tanya. Keadaan juhdaka wa taqataka ni, keadaan ni menerangkan siapa atau apa? If'al hadha juhdaka wa taqataka. Hal kepada siapa atau apa? Dalam ayat ni, Apa boleh jawab? Cuba jawab, salah tak apa. If'al saja. Okey. Hal dia menerangkan fi'il ke? Anta saja. Keadaan ni dia menerangkan perbuatan ke? Ya, anta sah. Dia menerangkan siapa? Ya, anta. Dhamir mustatirun. Anta ahsant. Iaitu anta tu jadi apa kalau kita i'rab? Kalau kita i'rab anta jadi apa? Dalam ayat ni. Sambung. Cepat. Siapa nak jawab? Anta betul dah. Tetapi anta tu i'rab jadi apa? Nak kata sahibul hal tu apa? Kita ada mubtada, khabar, fa'il, maf'ulun bih, maf'ul fih. Dia jadi apa tu? Fa'il. Ya? Fa'il. Fa'il. Ahsanti. Betul. If'al. Soalnya if'al anta. Kan? If'al anta. Awak buat benda ni. Buat ni. If'al hadha. Buat ni. Dengan segala kesungguhan. Dengan penuh kesungguhan. Dalam keadaan awak itu bersungguh-sungguh. Keadaan lah. Dalam keadaan awak itu bersungguh-sungguh. Bagi full semua power. Jadi dia kata if'al hadha juhdaka wa taqatak. Jadi dhamir ini dia balik kepada anta dalam if'al ni. Di sini ada dhamir mustatir wujudan. Dia tak boleh kata if'al anta. Anta tu jadi fa'il tak boleh. Ikut tata bahasa Arab, anta tu fa'il yang sentiasa tersembunyi di dalam fi'il. Kalau kamu kata anta kat luar, boleh tetapi dia tak akan jadi fa'il. Dia cuma boleh di'irab sebagai taukid. Kalau kata if'al anta, idhab anta, iqra anta. Anta tu fa'il ke? Tak. Anta yang kamu sebut tu, yang zahir kat lepas adalah taukid kepada anta yang tersembunyi di dalam fi'il. Itu dalam tata bahasa Arab. Okay. Sebab tu kita kata dhamir mustatir itu, anta tu dhamir mustatir wujuban. Dia sentiasa mustatir. Dia tak boleh jadi zahir. Okay. Jadi if'al. Jadi juhdaka wa taqatak ni adalah hal kepada fa'il. Dhamir mustatir anta. Ahsantum. Alhamdulillah. Nahu ja'al qawmu qaddahum biqadidihim. Sama juga ni. Qaddahum biqadidihim ni maksudnya datang semua sekali. Ni dia punya uslub bahasa dia lah. Bila kata qaddahum biqadidihim maksudnya datang semua. Datang semua sekali. Hal mereka datang itu secara keseluruhannya. Okey. Jadi ja'al qawmu qaddahum biqadidihim. Jadi kenapa jadi ma'rifah? Kerana qadda ni dia idhafah kepada dhamir. Dhamir ma'rifah. Isim nakirah kalau kita idhafah kepada isim ma'rifah, dia pun jadi ma'rifah. Okey. Jadi di sini kenapa boleh guna dalam bentuk ma'rifah ni? Kerana dia boleh ditakwil dengan makna nakirah. Iaitu jami'an atau qatibatan. Boleh. Okey. Jadi di sini dia hal yang menerangkan keadaan al-qawmu. Di sini adalah fa'il. Okey, ada soalan sampai setakat ni? 2 syarat baru, nak masuk syarat yang ketiga dan keempat. Boleh faham? Saya nak tanya. Ya. Ada kitab tu tulis hal ghairu muntaqilah. Maksud sama ke dengan sabitah? Hal Ghairu muntaqilah. Maksud sama ke dengan hal sabitah? ghair mutanaqqilah. Ya. Kalau ikut makna gitulah. Kalau dia kata hal mutanaqqilah, hal ghair
mutanaqilah artinya sabitah lah tu. Okay, masih Zah. Sama. Artinya kalau dia kata apa tu? Kalau dia kata ghair sabitah maksudnya mutanaqilah. Kan? Okay. Jadi di sini dia gunakan kalimah mutadaddah di sini. Mutanaqilah sabitah. Okay. Jadi dia diguna perkataan berlawan. Yang sana digunakan berlawan dengan ghairu. Ghairu. Okay. Jadi kadang-kadang dalam buku lain dia guna istilah yang lain tetapi maksud dia sama je. Okey, bagus. Kemudian yang ketiga, antakuna nafsa sahibiha fil ma'na. Ni kena faham elok. Antakuna nafsa sahibiha fil ma'na. Artinya antakuna ni apa? Antakunal hal. Antakunal halu nafsa sahibiha fil ma'na. Hal tu ialah diri, diri tuan hal. Artinya hal dengan tuan hal ialah orang yang sama. Benda yang sama. Bukan mesti orang je lah kan. Maksudnya tuan hal dengan hal ialah benda yang sama. Satu je sebenarnya. Benda yang sama, orang yang sama. Contohnya, Ja'a Sa'idun rakiban. Baik, rakiban ni siapa? Orang yang menunggang ni siapa? Ali ke? Kawan Said ke? Itu dia kata hal ni adalah diri sahibul hal. Dari segi maknanya, rakiban ni ialah Said juga. Orang yang menunggang ni siapa? Said. Itu maknanya antakunal hal rakiban nafsa sahibiha fil makna iaitu Said. Jelas? Faham tak? Okey. Dia kena hal itu adalah diri sahibul hal. Okey. Contoh yang tak betul macam mana? Ja'a Sa'idun rukuban. Rukuban. Boleh tak buat rukuban jadi hal? Tak boleh. Salah. Melawan syarat ketiga. Kenapa? Rukuban ni maknanya menunggang. Bukan orang yang menunggang. Tapi menunggang. Menunggang ini adalah merujuk kepada perbuatan. Merujuk kepada perbuatan iaitu rakibah. Jadi rukuban tak boleh menjadi hal. Kenapa? Kerana dia laisa nafsa sahibiha fil makna. Jadi rukuban ni bukan Said. Betul tak? Said ni menunggang ke? Dia tu adalah menunggang ke? Adakah Said tu perbuatan menunggang? Adakah Said tu perbuatan? Tak. Jawab. Tak, Ustazah. Jadi rukuban ni bukan Said. Dia adalah perbuatan. Jadi rukuban ni tak boleh menjadi hal. Kalau kita kata ja'a Sa'idun rukuban, salah. Kenapa? Kerana rukuban ni ialah perbuatan Said. Bukan diri Said. Faham tak? Faham tak beza rukuban dengan rakiban ni? Faham, Ustazah. Tak tahu kenapa tak boleh guna rukuban tu. Kenapa? Kerana tidak menepati syarat yang ketiga ni. Kenapa? Kerana rukuban bukanlah diri Said itu sendiri. Diri sahibul hal. Belakang ada apa ke? Baik. Okey. Fokus Okey. Sebab nanti benda ni semua dia berkait. Bila contoh ni dia tak suruh kamu sebut syarat. Soalan periksa dia tak suruh kamu sebutkan syarat-syarat. Tak. Biasanya tak. Dia akan tanya tentukan ayat yang betul. Itu je. Tentukan ayat yang betul daripada ayat-ayat di bawah ini. Ain al-jumlah as-sahihah bainal jumalil atiyah. Itu je soalan dia. Tetapi dia akan himpun dalam tu syarat-syarat ni. Dia akan buat contoh yang tidak menepati syarat dan satu contoh yang menepati syarat. Jadi kalau kamu tak faham ni, kamu tak boleh Aku tak tutup analisis mic. benda ni. Astagfirullahalazim. Macam mana kamu nak jawab? Macam mana kamu nak jawab? Baik, ada yang bincang benda lain ke? Tolong fokus. Okey, yang keempat,
Syarat yang keempat, antakuna mustaqqah la jamidah. Dia kena isim mustaq. Mustaq ni maksudnya dia kita ambil daripada kita senang kata daripada fi'il lah. Kita pecahkan dia daripada mustaq ni, maksudnya dipecahkan, diterbitkan daripada perkataan lain. Jadi biasanya ulama dia khilaf lah, ada kata daripada fi'il, ada kata daripada masdar. Tak apa je. Yang penting dia ada ibu dia. Dia ada akar dia. Kata akar dia tu kata akar dia ada. Macam kita lah, bahasa Melayu pun sama. Macam kita kata makan. Daripada makan tu kita pecah jadi apa? Makanan, pemakan, pemakanan, memakan. Kan? Itu. Maksudnya itu mustaqqah lah tu. Cuma mustaqqah dalam bahasa Arab ni dia adalah isim semua. Kan? Kalau bahasa Melayu tu boleh jadi fi'il. Memakan jadi fi'il kan? Makan pun fi'il, memakan pun fi'il. Okey. Tetapi dalam bahasa Arab ni kalau kita mustaqqah ni isim. Mustaqqah adalah isim. Semua isim. Okey, mustaqqat yang kita akan belajar nanti dalam surah. Okey. Antakuna mustaqqatan la jaminatan. Jaminatan. Kalau perkataan tu dia tidak ada daripada asal perkataan apa-apa, tidak ada pecahan, okey, tak datang daripada fi'il mana-mana, maka dipanggil kalimah tu jamidah. Macam kalimah zirafah tadi. Kalimah asad, singa. Bukan ambil daripada fi'il mana-mana kan? Baitun. Okey. Atau kita rajulun, waladun. Semua tu adalah isim jami'. Dia tidak dipecahkan daripada perkataan lain. Datang daripada perkataan lain. Dengan kita tambah imbuhan lah. Kalau bahasa Melayu kita tambah imbuhan. Dan bahasa Arab sama juga. Kita tambah imbuhan. Okay, contohnya kalau fa'ilun tu kita tambah alif. Alif tu sebagai imbuhan lah dalam bahasa Melayu. Kalau maf'ulun kita tambah mim di depan dan tambah waw kan. Itu imbuhan lah tu. Imbuhan dalam bahasa Arab dia macam tu. Dalam bentuk huruf-huruf. Okay. Kalau bahasa Melayu imbuhan kita suku kata kan. Meng, pe, meng, men. Kan. Per contohnya. Itu sama. Konsepnya sama. Okay. Jadi itu maksud mustaqqah di sini. Maksudnya kata imbuhan lah dalam bahasa Melayu. Okay. La jamidah. Jadi hal mesti dalam bentuk isim mustaq. Okay. Tetapi kadang-kadang datang juga rupa isim jamid dengan syarat dia boleh ditakwil. Okay, sama je. Kalau dia tak ikut syarat ni, dia kena boleh takwil kepada yang memenuhi syarat. Tadi, kalaulah dia itu, dia bukan nakirah, dia makrifah, mesti ditakwil dengan makna nakirah. Dia macam tu syarat dia. Di sini, kalau dia itu bukan isim mustaq, dia mesti boleh ditakwil dengan makna mustaq. Faqad takunu jamidatan muawwalatan biwasfil mustaq. Kadang-kadang datang juga, ada juga hal tu dalam bentuk isim jamid, tetapi dia boleh ditakwil dengan makna mustaq. Bila tu dia ada 3 keadaan. Dia ada 3 keadaan. Dia ada bersyarat juga tu. Bersyarat juga. Iaitu yang pertama antadulla ala tashbih. Dia menunjukkan makna tashbih. Kenapa? Kerana tashbih ni berlaku kerana dia ada satu ciri yang sama. 2 benda tetapi dia ada satu benda yang menyamakan di antara 2 tu, dan yang menyamakan itu adalah sifat. Wasaf. Biasanya dia sama dari sudut sifat baru kita buat tashbih. Kan? Itu orang kata awak macam bulan. Kenapa? Segi cantik. Dalam Arab tu cantik lah. Cantik berseri-seri. Cantik berseri-seri itu adalah sifat. Jadi dia kena boleh takwil dengan makna sifat tadi. Itu syarat dia kat sini ya. Kalau awak nak guna isim jamid dengan syarat, dia mesti boleh takwil dengan makna sifat. Melalui berapa cara? Pertama dalam bentuk tashbih. Jadi maksudnya hal tadi ada makna tashbih. Faham tak? Antadulla ala tashbih makna al-halu. Al-halu tadullu ala tashbih. Hal tu sendiri. Dia ada makna tashbih. Contoh, karra aliyun asadan. Karra ni macam mana? Karra ni macam menyerang, menerkam. Seolah macam dia ni sedang berperang lah. Jadi dia pun menyerang, menerkam. Asadan. Asadan ni nak kata menyerang itu dengan keadaan berani seperti singa. Jadi maksudnya makna apa kat situ? Syuja'an kal asadi. Karra aliyun syuja'an kal asadi. Ali itu menerkam, menyerang dalam keadaan dia tu berani seperti singa. Jadi sifat tu dia tak sebut. Dia bawa terus
musyabbah bih. Kalau orang belajar balaghah kan, asalnya adalah musyabbah bih. Jadi Ali itu disamakan seperti singa dari sudut keberanian. Jadi keberanian itulah sebenarnya menjadi hal. Itu makna tashbih. Okey. Sama juga wadahal haqqu syamsan. Jadi wuduhan mudhi'an kasyamsi, muniran kasyamsi. Jadi kebenaran itu jelas, nyata, terang, seperti terang dan nyata dan jelasnya matahari. Itu tashbih kat situ. Sifat dia. Okey, jadi hal sebenarnya apa? Sifat tadi. Sifat yang sama di antara al-haq dan asyams. Sifat yang sama antara Ali dan Asad. Jadi dengan sebab itu, walaupun asyams tu, kalimah syams tu dia adalah isim jamid. Asad pun jamid. Tetapi boleh kerana dia boleh ditakwil dengan makna sifat melalui cara tashbih. Faham? Min qalum waqa'al al-mustara'ina aidil ghair. Ni sama jugalah. Ay mustahibaini. Okey. Qasdihabil adli himar hina suquti. Ni dia ambil daripada apa macam perumpamaan atau peribahasa Arab ni sini. Sama juga. Okey. Aidli air ni dia adalah hal kat sini. Aidli ni adalah hal kat sini. Jadi makna dia mustahibaini kastihabil aidli himarin. Okey. Hina suqutihima, ketika kedua-duanya jatuh. Bila jatuh tu dua-dua jatuh sekali. Begitu nak beritahu dua-dua orang yang duk berlawan ni tengah duk kita panggil apa? Berlawan lah, bertarung contohnya lah, bergusti. Jatuh debuk dua-dua tu. Seperti jatuhnya orang yang naik himar tu, masa dia pun jatuh tu dua-dua sekali jatuh. Dengan tuannya dengan himar tu jatuh. Jadi sifatnya tu sama macam tu. Mustahibaini, maksudnya jatuh bersama-sama. Ni makna dia bersama-sama. Bila kata aidli airin ni maksudnya jatuh bersama-sama, jatuh serentak. Okey. Hal dia jatuh tu serentak. Okey, yang kedua, apa lagi yang boleh guna isim jamid ni? Ada makna apa pula? Antadulla ala mufa'alah. Dia menunjuk makna ada maksudnya tindakan dua pihak, saling. Ada makna saling. Okey. Bi'tukal farasa. Maka yadan biyadin. Bi'tukal farasa yadan biyadin. Jadi saya jual awak kuda ni dalam keadaan kuda ni saya serah ke awak, awak serah pula kat saya duit. Tu yadan biyadin. Maksudnya mutaqabidaini. Keadaan dia tu bertukar tangan dalam majlis lah, maksudnya yadan biyadin ni. Saya serah ke awak kuda, awak serah duit kat saya, harga kuda. Itu maksudnya yadan biyadin. Jadi kena yadan biyadin ni lah mendapat makna mutaqabidain. Okey. Awak qabadah ni maksudnya pegang. Kita dapat. Awak dapat duit, awak dapat kuda, saya dapat duit. Macam tu. Sebab saya yang jual kuda. Okay. Jadi ada makna mufa'alah, saling menerima. Saling memberi dan menerima. Okey, jadi yadan biyadin dengan makna mutaqabidaini. Okey, dua pihak. Okey, kallamtuhu fahu ila fiyya. Saya bercakap dengan dia dalam keadaan mulutnya ke mulut saya. Maksudnya berhadapan. Okay. Saling bercakap, berdepan. Itu maksud mutasyafihaini. Macam kamu periksa imtihan syafawi lah. Imtihan syafawi. Kamu orang tu tanya, kamu jawab. Kamu tahu. Sebab dia panggil imtihan syafawi atau syafahi. Beradab. Mutasyafihaini. Okay. Jadi fa ni makna mulut. Yadan makna tangan. Itu isim jamid. Dua-dua tu isim jamid, bukan isim mustaq. Jadi mutasyafihain ni mustaq. Mutaqabidain ni mustaq. Jadi ditakwil dengan makna mustaq. Kenapa? Di sini ada mufa'alah, makna saling. Dua pihak melakukan perbuatan yang sama. As-salitsatu an tadulla ala tartib. Ada makna tertib. Ada makna tertib boleh. Okey. Dakhalal qaumu rajulan. Dakhalal qaumu rajulan atau rajulan lah. Okey. Jadi kaum itu masuk seorang demi seorang. Atau maksud rajulan tu. Bukan lelaki demi lelaki, maksudnya seorang demi
seorang. Maksudnya mutarattibina. Dalam keadaan bertertib, ada tertib dia. Keadaan berturutan. Contohnya gitu. Jadi rajulan tu, rajul tu adalah isim jamid. Tetapi bila guna rajulan bermakna mutarattibin, dia ada makna wasaf dekat sini. Dalam kalimah mutarattibin. Sebab tu boleh. Qara'tul kitaba baban. Saya baca buku tu bab demi bab. Maksudnya mutarattiban. Baca bab 1 dulu, lepas tu bab 2, bab 3, bab 4 tu bab demi bab. Okey. Jadi contoh di sinilah. Okey. Baban ni dia hal menerangkan apa? Qara'tul kitaba baban dalam ayat ni. Baban ni dia hal menerangkan apa? Dia menerangkan apa? Dalam jumlah ni kita ada fi'il, ada fa'il. Baban ni menerangkan fa'il ke menerangkan maf'ulun bih? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Dalam ni ada 3 ni kan. Okey, dia menerangkan fa'il atau maf'ulun bih? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kalau Ustaz cakap, lepas tu Ustaz tak tanya, kamu hilang fokus. Bila Ustaz tanya tu, kena sedarlah sikit. Apa? Atau Ustaz tanya apa? Ustaz tengah apa? Jadi macam tu. Sebab apa? Sebab kita duduk di alamannya saja. Kan? Kalau duduk kat depan boleh juga Ustaz tarik telinga ke kan? Kalau tengok duduk galik tu. Kadang-kadang dia duduk depan komputer ni, dia tak dengar apa Ustaz tegang. Ustaz bimbang yang tu je lah. Sebab tu Ustaz pesan awal-awal, kita kena betulkan niat kita belajar supaya kita, tujuan kita nak dapat ilmu. Jangan sebab saya usuluddin nahwu ni tak penting. Padahal nahwu ni adalah kunci untuk kamu buka kitab-kitab usul tu. Nak faham. Kan? Sebab apa? Kerana apa kita belajar ni hal apa semua tu berkait dengan makna. Kamu nak faham ilmu, kamu kena faham makna apa yang kamu baca. Kena faham apa yang kamu baca. Kalau kamu tak tahu, macam mana kamu nak faham? Hal, dia menerangkan hal rupanya dalam ni. Okey. Tengok dalam Quran pun ada guna benda ni semua. Kenapa? Kerana benda ni ada makna. Bukan saja-saja je kita belajar ni teori, tak. Kita nak memahami. Ini kunci untuk memahami ilmu dalam bahasa Arab yang dicatat dalam bahasa Arab. Okey, jadi soalan saya sekali lagi. Siapa jawab tadi? Baban ni dia menerangkan keadaan siapa? Atau apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nampak pun faham. Boleh tak dia menerangkan keadaan fa'il? Boleh tak kita kata dia menerangkan keadaan fa'il di sini? Betul tak makna dia? Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab tu kita kena faham. Kita tak boleh buat sembarangan je. Kenapa? Bolehkah bab ni hal kepada saya yang duk baca? Hal kepada orang? Adakah kita ni ada bab? Bab 1, bab 2, bab 3. Okey, Syafiq bab 1, Syafiq bab 2. Adakah gitu? Tak ada kan? Jadi kita dia ada bab kan? Bab 1, bab 2, bab 3. Jadi di sini kita faham dah. Mesti dia menerangkan Alkitab. Jadi Alkitab apa? Maf'ulun bih. Jadi hal ini menerangkan maf'ulun bih. Kena analisis gitu setiap ayat contoh yang kita jumpa. Contoh tadi, rajulan ni dia menerangkan apa? Dalam ayat ni. Al-Qawmu. Dia menerangkan al-qawmu. Sebab al-qawm tu orang. Kan? Rajulan, seorang demi seorang. Kan? Mungkin orang lelaki belaka lah. Yang datang tu kan. Okey, jadi kena tengok kesesuaian makna tu. Nak terangkan siapa ni? Hal ni makna apa? Kalau makna ni artinya siapa yang diterangkan. Sebab macam ni. Kita ada fa'il, ada maf'ulun bih. Kita belajar sebelum ni. Hal boleh menerangkan fa'il. Hal boleh menerangkan maf'ulun bih. Jadi kalau kita nak tengok makna apa yang sesuai di sini. Makna perkataan ni, hal ni adakah sesuai untuk menerangkan fa'il atau menerangkan maf'ulun bih. Bila kamu boleh kata siapa sahibul hal, berartinya kamu faham ayat tadi. Kalau kamu salah menerangkan sahibul hal, berarti kamu tak faham ayat tadi cerita apa. Nampak tak? Jadi hal ni bukan benda yang tak penting, dia penting. Macam kita belajar awal-awal tadi. Walaupun kita kata dia fudlah, tetapi kalau dia tak ada, ayat jadi salah, makna jadi salah. Sama juga kalau kita meletakkan sahibul hal dia lain. Hal ni
kita letakkan kepada sahibul hal yang tak betul, maka makna akan jadi salah. Sebab tu penting kita kena faham ni. Okey. Kemudian ini tak apalah. Dia kata tak cukup syarat tapi dia ada makna tasbih, contohnya ada makna mufa'alah, ada makna tartib. Okeylah, settle lah. Dia ada sebab dia. Wa qad takunu jamidatan. Tapi kadang-kadang ada pula satu lagi grupnya, satu lagi kategorinya, guna hal ni isim jamid tapi ghair muawwalah biwasfin. Tapi tak takwil hal tu kepada wasaf mustaq tadi. Tidak ada dengan makna isim fa'il, tidak ada dengan makna isim maf'ul kan? Okey, tak ada. Okey. Jadi macam mana? Okey. Untuk ini dia ada 7 keadaan yang menyebabkan dia tidak ditakwil dengan mustaq. Tapi boleh. Masih bersyarat sebenarnya, masih bersyarat di sini. Cuma dia lain sikit daripada yang atas. Wadhalika fi sab'il halat, dia ada 7 keadaan. 7 rupa lah situasi. Al-ula, yang pertama, kalaulah hal tadi isim jamid, antakuna mausufah. Antakuna al-halu mausufatan. Yani antakuna al-halu min ismin jamidin. Min ismin jamidin. Atau antakuna al-halu jamidah. Kan? Mausufah. Hal yang kita guna isim jamid tu dia ada sifat pula lepas tu. Bukan semata-mata dia saja, dia kena ada sifat. Kalau tak ada tak boleh. Contoh, firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitanir rajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Okey, semuanya kami turunkan ia Al-Quran sebagai Al-Quran. Okey, sebagai Quran yang Arabian, berbahasa Arab. Okey, jadi sebab ada Arabian tu, Quranan tu boleh menjadi hal walaupun di isim jamid. Kenapa? Kerana dia ada sifat Arabian. Okey, Quranan ni tak boleh ditakwil dengan makna dengan makna apa? Makna sifat wasaf tadi. Kenapa? Okey, dalam ayat ni adakah Quran ni tasbih? Nombor 1, adakah dia tasbih? Adakah nak kata dia ni seperti Quran dari sudut apa-apa? Tak kan? Tak. Maka dia bukan tasbih. Okey. Adakah dia ada makna mufa'alah? Adakah makna berlaku dua pihak? Saling? Tidak. Adakah makna tertib Quranan ni? Tak ada. Bererti sekarang dia tidak termasuk dalam kategori atas. Dia tidak boleh ditakwil dengan wasaf mustaq. Okey, tetapi kenapa dia boleh jadi hal kat sini? Kerana dia ada sifat. Dia ada sifat. Sama juga contoh ni, fatamassala laha basharan sawiyya. Okey, dia tamassala ni macam menyamarlah. Ditunjukkan rupa kepadanya basharan sawiyya, sebagai seorang manusia yang sempurna. Okey. Jadi bashar, orang, manusia ini bukan mustaq. Dia adalah isim jamid. Dia tidak dihasilkan daripada fi'il mana-mana. Okey. Jadi basharan ini dia di sini bukan datang dalam bentuk tasbih. Bukan tasbih macam Asad. Macam Syams, tak. Dia bukan datang dengan makna mufa'alah, tidak. Dia tidak menunjukkan makna tertib. Tidak ada tertib dekat sini. Maka dia tidak ditakwil kepada wasaf mustaq. Tetapi dia ada sifat iaitu sawiyah. Maka dia boleh menjadi hal dekat sini. Dia boleh menjadi hal dekat sini. Okey. Okey. Baik. Itu yang pertama. Hal isim jamid tapi ada sifat. Itu point dia. Itu boleh. Yang kedua, antadulla ala tas'ir. Dia menunjukkan menunjukkan harga. Harga. Hal tadi nak menunjukkan harga. Dia ada harga kat belakang tu. Okey, contoh. Bi'tul qamha muddan bi'asyrati qurushin. Okey, bi'tu, saya jual al-qamha, gandum, muddan, satu mud. Satu mud ni ukuran lah. Macam kita kata 1 kati 1 kilo kan. Macam itulah. Satu gantang dulu lebih kurang gitulah. Muddan. Okey, satu mud ni bi'asyrati qurush. Bi'asyrati qurush ni lah dipanggil tas'ir.
Menunjukkan harga. Okey, muddan tu adalah hal. Saya jual gandum ni dalam keadaan satu mud ni harganya 10 kurush. Murah sangatlah, kalau 10 kurush tu maknanya 10 sen. Kan? 10 sen. Gitu lebih kurang lah. Kurush ni dia mata wang. Dia mata wang. Kalau kita sen, tu kurush. Okey, jadi muddan tu dia isim jamik. Kilo, sekilo, segantang, secupak. Tu mud tu. Seumpama tu lah. Jadi dia bukan isim mustaq. Dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan. Tetapi kenapa dia boleh jadi hal kat sini? Kerana diletakkan harga kat belakang. Okey. Tapi kalau kata bi'tul qamha muddan, tak boleh. Tak boleh. Nak kata muddan tu hal. Jadi penggunaan kita adalah salah. Kenapa? Kerana dia tidak memenuhi syarat isim mustaq. Wasaf mustaq tadi. Tak guna wasaf mustaq. Dan dia tidak memenuhi syarat boleh ditakwil dan tidak letak harga. Contohnya di sinilah. Jadi kalau kita guna setakat muddan berarti salah lah kita guna muddan sebagai hal. Okey, satu. Baik. Jadi kenapa boleh di sini muddan isim jamid menjadi hal? Okey, kerana dia letakkan harga, dia menunjukkan harga. Washtaraitu thawba dhira'an bidinarin. Saya beli baju ni satu hasta tu dengan harga sedinar. Kalau ikut thawb ni makna baju. Dhira'an bidinarin. Satu dhira' dengan harga sedinar. Mungkinlah dia jual baju ni ikut hasta. Kalau 3 hasta artinya baju tu 3 dinar. Itu maksud dia. Dia guna ukuran macam tu. Okay, kalau baju tu panjang kan, ukur-ukur 4 hasta. Berarti 4 dinar. Kerana harganya ialah 1 dhira' 1 dinar. Okey, jadi dhira'an ni hasta kan? Hasta lah hasta dhira' ni. Kan ikut sini kan hasta. Baik, dia adalah isim jamid. Bukan dihasilkan daripada fi'il mana-mana, tak ada. Okey, tak dipecahkan daripada apa-apa. Bukan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah. Jadi dia adalah isim jamid. Okay, di sini dia di'irab sebagai hal. Kenapa boleh? Kerana dia letakkan di belakang tu ada harga. Satu hasta dengan nilai dengan harga 1 dinar. Jadi dengan sebab ada tas'ir boleh isim jamid ini menjadi hal walaupun dia tidak ditakwil dengan mustaq. Kerana tidak ada makna tasbih, tidak ada makna mufa'alah dan tidak ada makna apa yang satu lagi? Allah sama apa saya lupa. Tertib. Tidak ada makna tertib. 3 tu tak ada. Boleh kerana ada harga. Yang ketiga, antadulla ala adat. Dia menunjukkan bilangan. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fatamma miqatu rabbika 40 lailah. Okey. Jadi di sini kenapa rabbika? Ada 2 ayat kot. Jadi di sini kalimah arba'ina tu adalah hal. Adalah hal. Hal menerangkan keadaan miqat tadi. Miqat tu lama mana? Tempoh masa dia tu lama mana? Miqat tu tempoh masa. Okey. Tempoh masa tu lama mana? Halnya 40 malam. Okay. Oleh kerana hal ini menunjukkan makna bilangan, maka dia boleh menjadi hal walaupun arba'ina tu isim jamid yang tidak menunjukkan makna tasbih, tidak ada makna mufa'alah, tidak ada makna tertib. Okay. Jadi boleh kenapa? Kerana dia ada makna bilangan 40 malam. Lailah tu tamyiz. Okey. Yang keempat, antadulla ala taur awal hal, menunjukkan makna hal, makna taur. Hal. Taur tu dengan makna hal. Minta maaf, saya bersini. Okey, taur tu makna hal, dia menunjukkan keadaan. Waqi'un fi tafdhil, bukan keadaan semata-mata, kan? Keadaan yang di mana di situ berlaku menyatakan makna lebih. Menunjukkan kelebihan. Hal yang menunjukkan makna kelebihan. Nahu Khalidun ghulaman ahsanu minhu rajulan. Okey. Jadi dia kata Khalid tu ghulaman dalam keadaan dia sebagai ghulam sebagai apa? Budak lah. Ahsanu minhu rajulan. Merupakan sebaik-baik dalam kalangan lelaki. Okay. Dalam keadaan dia sebagai budak tu dia adalah terbaik lah. Dia terbaik dalam keadaan dia sebagai seorang ghulam. Setengah ghulam ni dengan makna hamba. Gitu. Kita budak lah kat sini. Okey, ghulam ni dengan makna budak. Jadi ghulaman ni hal tetapi dia isim jamid. Kenapa boleh? Kerana di situ ada makna tafdhil. Nak menunjukkan tafdhil. Ahsan minhu rajulan. Yang terbaik
Ialah dalam keadaan dia tu sebagai ghulam. Okey. Al-'inabu zabiban atyabu minhu dibsan. Okey, maksudnya anggur ni dalam keadaan dia tu adalah kismis. Anggur dalam keadaan dia tu kismis. Kismis kan bukan sifat. Dia adalah benda kan, makanan. Okey. Zabib ni adalah isim jamid. Jadi al-'inab, ainab pun isim jamid. Al-'inabu, buah anggur ni dalam keadaan dia tu dalam bentuk kismis, atyabu minhu dibsan. Ada sebaik-baik mainan. Manisan, afwan. Sebaik-baik manisan. Dibs ni makna manisan lah, senang. Dia macam madu gitu pun boleh juga. Benda yang kita perah daripada suatu keluar madu tu, dia manisan lah. Tapi nisbah ke inab ni, maka keadaan dia sebagai kismis lah sebaik-baik manisan. Manis, sedap. Itu maksud dia. Jadi ada makna sebaik-baik, seindah-indah, secantik. Contohlah makna tafdil. Makna lebih. Kan? Okey. Jadi bila ada makna tafdil tu, isim jamid tadi boleh menjadi hal. Okay. Walaupun dia tidak ada takwil kepada isim mustaq. Okey. Al-khamisah an takuna naw'an li sahibiha. Dia adalah jenis kepada tuan dia. Ni 5, 6, 7 ni dia berkait. Faham 5, faham 6, faham 7 tu dia berkaitnya. Okey. Sekejap. Boleh ya? Baik, dengar tak suara Ustazah? Dengar Ustazah. Dengar Ustazah. Okey, tak dengar. Ni baru dengar. Dia ada masalah sikit. Okey, baik terus Okey, yang kelima ni dia kata antakunal halu naw'an li sahibiha. Okey, sekarang tengok contoh. Hadza maluka. Ini adalah harta awak. Okey, zahaban. Dalam keadaan harta awak ini adalah emas. Nampak? Zahaban ni dia tidak ada sifat belakang ni, kan? Tak ada sifat. Dia tidak menunjukkan bilangan hari. Bilangan lah, bukan hari pun. Bilangan. Dan dia tidak ada makna tafdil. Tidak. Tetapi zahaban ini dia merupakan jenis kepada harta. Jadi zahaban, okey, soal-soal sebelum begitu. Sekarang ni hadza ni apa dia? Kalau kita ikut dalam ayat ni dia jadi apa? Segi i'rab dia. Kena kait belakang ni. Hadza ni jadi apa? Mubtada. Cepat. Nak habis dah. Mubtada. Ya? Mubtada. Ya, mubtada, ahsantum. Okey, mana khabarnya? Mana khabar hadza? Ini apa? Malu. Mana khabar hadza? Malu. Ya, malu. Maluka ni kan? Malu ni. Mal ini adalah khabar. Okey, sekarang zahaban ni apa? Menerangkan keadaan apa? Keadaan hadza ke keadaan maluka? Keadaan maluka. Keadaan harta tu. Jadi sahibul halnya ialah apa di sini? Khabar. Mubtada ke khabar? Khabar. Khabar. Ahsantum. Jadi zahaban ni adalah hal, sahibul halnya ialah maluka. Jadi zahaban ni adalah naw' li sahibiha, yakni naw' lil mal. Zahaban ni naw' lil mal. Zahaban ni naw' kepada harta kamu. Jadi antakunal hal adalah jenis kepada harta. Nampak? Faham? Jelas tak? Jelas. Sebab itu zahaban yang isim jamid ni dia boleh menjadi hal kepada mal kerana dia adalah jenis kepada mal tadi. Okey. Jadi senanglah kalau faham ni. Sebab kita nak pergi nombor 6 ni. Dia berkait. Mudah je kalau dah faham. Okey.
As-sadisah, tengok nah. Tengok contoh ni kena betul-betul jangan terkeliru. Tadi nau'an kan? Okey, tukar sikit je. Antakunal hal far'an li sahibiha. Hal tu adalah merupakan cabang. Furu' ni cabang lah. Kepada sahibul hal. Okey, kita tengok ayat ni. Hadza dhahabuka khataman. Okey. Wa tanhitunal jibala buyuta. Okey. Ini adalah emas awak. Tadi ini adalah harta awak. Dalam keadaan dia itu emas. Okey, sekarang tukar sikit. Ini adalah emas kepunyaan awak. Ini adalah emas awak punya. Khataman. Dalam keadaan dia adalah apa? Khatam makna apa? Apa makna khatam? Alladhina albashuna fil asabi' fil usbu'. Benda apa kita pakai kat jari? Barang kemas? Cepat-cepat. Cincin. Jadi ini adalah emas awak. Dalam keadaan dia tu adalah cincin. Faham tak? Jadi khataman ni hal. Hal ini menerangkan sahibul hal. Sahibul halnya dalam ayat ni apa? Dalam ayat ni sahibul halnya apa? Zahabuka. Zahabuka. Zahab ni emas kan? Jadi cincin adalah dibuat daripada emas. Faham tak? Faham tak? Cincin ni diperbuat daripada emas. Jadi cincin adalah cabang kepada emas. Jadi emas ni adalah asal. Jadi emas adalah asal. Daripada asal emas kita buat jadi cincin. Jadi ini emas awak. Dalam keadaan dia tu cincin. Adalah cincin. Jadi khatam ni dia adalah isim jamid. Sepatutnya tak boleh jadi hal. Kenapa boleh? Kerana dia adalah cabang. Dia dihasilkan, diterbitkan daripada sahibul hal. Cincin ini diperbuat daripada emas. Emas ini dalam ayat ini dia adalah sahibul hal. Okey. Jadi ini adalah emas awak dalam keadaan dia adalah cincin. Okey. Jadi khatam ini adalah fara', asalnya adalah emas. Jadi asalnya ialah sahib dia lah. Jadi antakunal hal far'an li sahibiha. Hal adalah cabang atau dihasilkan daripada tuan hal, iaitu emas. Cincin diperbuat daripada emas. Habis. Wa tanhitunal jibala buyuta. Okey. Apa sini? Memahat, tanhitun. Memahat bukit-bukit. Dalam keadaan bukit itu adalah rumah. Wa tanhitunal jibala buyuta. Jadi buyuta, bukit itu adalah rumah. Jadi keadaan bukit tu. Jadi rumah itu diperbuat daripada bukit-bukit tadi, gunung-gunung tadi. Pergi pahat-pahat menjadi bentuk rumah. Korek bagi ada lubang, bagi ada tingkap semua. Jadi kamu tanhitun itu maka ikut ni memahat lah. Atau membuat bukit-bukit tu lah, menebuk ke kan. Bukit-bukit sebagai rumah. Dalam keadaan dia tu menjadi rumah. Jadi rumah itu diperbuat daripada bukit tadi. Jadi rumah adalah cabang, bukit adalah asal dia. Jadi hal keadaan dia adalah rumah. Maka di situ dia boleh menjadi hal. Kenapa? Kerana dia adalah cabang kepada sahib dia. Sahib di sini maf'ulun bih lah. Kan? Ini fi'il, waw ni fa'il, wawul jama'ah dan al-jibal ni adalah maf'ulun bih. Okay, jadi dia boleh. Okey, terbalik Okey, tadi dia adalah jenis. Sekarang dia adalah cabang kepada sahib. Yang ketujuh antakuna aslan, terbalik. Terbalik nombor 6. Antakuna aslan li sahibiha. Dia adalah asal kepada tuan hal. Nahu, hadza khatamuka. Ini cincin awak. Zahaban. Dalam keadaan cincin awak ini adalah emas. Nampak tak? Pusing je. Ayat yang nombor 6 dalam ayat yang ke-7 ni. Okay, jadi sekarang zahaban ni adalah hal.
Dan khatam ini adalah sahibul hal. Zahaban ni adalah asal. Daripada asal ni dibuat cincin. Jadi cincin ni adalah cabang. Jadi sahibul hal adalah cabang kepada hal. Jadi dia kata antakunal halu aslan li sahibiha. Hal ini asal kepada sahibul hal. Emas asal kepada cincin. Faham? Jelaskan? Jelas. Tak? Ustazah. Ke keliru? Jelas Ustazah. Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey. Keliru sikit Ustazah. Ya? Keliru? Jadi tak payah keliru, senang je. Kalau dia kata antakuna far'an li sahibiha, artinya yang hal itu diperbuat daripada sahib. Kalau dia kata cabang, hal diperbuat daripada sahib. Okey. Kalau kata asal, okey. Hal adalah bahan yang dihasilkan daripadanya sahibul hal. Ini bahan asas. Jadi sahibul hal ni diperbuat daripada bahan asas. Diperbuat daripada hal. Itu kita dapatlah antakuna al-hal aslan li sahibiha. Okay, yang tu. Tengok yang mana hal, yang mana asal, letakkan kat sini. Okay, dia menjadi sahibul hal. Dia menjadi hal. Okay. Wa hadha thawbuka kattanan. Dan ini baju awak, dalam keadaan baju awak itu diperbuat daripada katan. Kalau ikut katan dalam gambar saya itu dia kata biji flaxseed tu. Tak tahulah, mungkin orang boleh buat, ya. Mampak-mampakkan dia jadi baju, Allahu a'lam lah. Okey, Ustazah tak boleh nak tasawur rupa dia. Cumanya inilah bahan yang dibuat baju. Nampak tak? Inilah asalnya, dari asal ini menjadi baju. Jadi hal ini adalah asal kepada sahibul hal. Antakuna aslan li sahibiha. Antakunal hal aslan li sahibiha. Artinya daripada katan dibuat menjadi baju. Jadi sahibul hal ni adalah cabang. Begitulah. Okey. Baik. Asjudu liman khalaqta tina. Khalaqta tina. Okey, sebenarnya di sini khalaqtahu tina. Kena ada dhamir lah sepatutnya kan, tapi ayat Quran ni difaham macam itulah. Dia hazaf di situ. Asjudu, adakah aku akan sujud liman khalaqta tina, kepada kepada apa yang engkau ciptakan dia tu, dalam keadaan dia tu tanah, asalnya tanah. Jadi tanah tu asal kepada kejadian. Ini cerita Nabi Adam lah ni. Asal kejadian Nabi Adam. Jadi tanah tu asal, Nabi Adam itu adalah cabang makhluk yang Allah cipta tu. Jadi sebenarnya khalaqtahu. Tak ada lah ni di sini. Maf'ul bih tidak disebut di sini ya. Okey, tinan ini adalah cabang, adalah asal. Antakuna aslan. Jadi hal ini asal kepada kejadian manusia. Tinan tu asal kepada kejadian Nabi Adam. Jadi di sini dia kata boleh tin tu menjadi hal walaupun dia adalah isim jamid. Kenapa? Kerana dia adalah asal kepada sahibul hal, iaitu cerita ni Nabi Adam lah kan. Tu tamil. Okey, itu dia punya keadaan-keadaan yang mana berlaku isim jamid menjadi hal walaupun dia tidak boleh ditakwil dengan mustaq. Sama ada di situ dia ada sifat, isim jamid tadi ada sifat Quranan tambah sifat Arabian, ataupun dia ada makna harga. Okey, isim jamid mudan tu hal, ada pula harga 10 kurush. Okey, di sini pula dia ada bilangan. Hal tu sendiri menunjukkan bilangan, iaitu 40 malam di sini contoh. Yang keempat, dia menunjukkan hal yang ada makna lebih, kelebihan. Lebih daripada sesuatu. Terbaik, termanis, terindah contoh. Di sini kan. Jadi al-inaba zabiban tuhal, tetapi di ada sini tafdilnya atyabu minhu dibsan. Dia terangkan hal yang ada situ kelebihan. Okey. Di sini pula, ni yang tadilah, yang tiga tadi. Dia menunjukkan jenis kepada tuan hal, iaitu hadza maluka, mal itu adalah sahibul hal, zahaban adalah jenisnya, jenis emas. Harta tu jenis emas. Okey, antakuna far'an li sahibiha, hadza zahabuka. Zahab ni adalah apa tu asal, asal. Khataman ni adalah cabang. Jadi
cabang ni adalah hal. Okey, cabang ni adalah hal, iaitu cincin diperbuat daripada emas. Dia hal diperbuat daripada sahibul hal. Faham gitu je lah. Kalau dia kata antakuna far'an li sahibiha, bermakna hal itu diperbuat daripada sahibul hal. Itu kena faham bahasa Melayu. Hal diperbuat daripada sahibul hal. Maka dia jadilah antakuna far'an li sahibiha. Kalau asal antakuna hal aslan li sahibiha. Jadi dia asal kepada sahibnya. Daripada emas dibuat cincin. Jadi di sini contoh untuk antakuna aslan li sahibiha. Jadi aslan ini adalah apa? Adalah hal tu. Far'an ini adalah hal dalam nombor 6. Aslan adalah hal dalam nombor 7. Ingat macam tu. Okay. Baik, so setakat ni je lah untuk hari ni. Baik, ada soalan tak sebelum kita berhenti? Ada soalan tak? Nanti kita akan masuklah kepada tajuk seterusnya, itu amilul hal. Boleh baca dulu. Okey. Ada soalan? Kejelas dah? Jelas Ustazah. Jelas? Okey, tak apa. Kalau ada soalan, jadi sekarang ni rasa jelas lah sebab tengah Ustazah tegang kan? Okey, jadi lepas ni kena ulang kaji. Okey, tengok semua contoh-contoh yang lain tu, mungkin Ustazah tegang tu, kamu tengok atau cari dalam kedip pun tak apa. Contoh-contoh lain yang berkaitan dengan hal, dan tengok dan terang daripada semua, pada awal lagi. Wasaf, dia adalah wasaf. Ni isim jamid ke wasaf, terang. Tengok situ. Lepas tu tengok dia memenuhi syarat tak, dia mansub dah. Kan? Tengok. Okay. Baik. Dia wasaf mutanaqilah ke? Wasaf sabitah ke? Macam mana? Tengok balik. Jadi semua yang kita belajar tadi, bila kamu jumpa hal tu kamu kena terangkan ciri-ciri dia. Mana sahibul hal dia? Oh, sahibul hal dia dalam ni apa? Fa'il. Oh, dalam contoh ni pula, oh, maf'ulun bih. Dan oh, ini khabar. Macam tadi, macam saya tanya tadi. Itu caranya supaya kamu lekat ni, semua ni. Sebab nanti soalan bukan dia tanya sebutkan syarat-syarat. Kalau sebut syarat, kamu hafal je. Hafal je, siapa pun boleh jawab. Tak faham pun tak apa. Tetapi soalan menguji kefahaman. Kan? Contohnya dia kata, tentukan hal di dalam ayat ini. Kalau kamu tak faham pun, hal tu boleh isim jamid. Kamu cari mustaq saja. Tengok-tengok tak ada mustaq. Tak ada hal lah dalam ni. Kan? Tak. Jadi kena faham. Kena faham. Bila masa boleh guna isim jamid tu? Apa syaratnya? Kan? Kalau mustaq pula, dia tanya. Okey. Tentukan jenis sahibul hal di dalam ayat atau contoh ini. Itu soalan yang dia akan tanya macam tu je. Dia tak kata ma hiyal asma allati takunu lahul hal. Yang tu kamu hafal je. Al-fa'il, al-maf'ul bih, sebut je lah kan. Tak. Dia akan bagi contoh-contoh dan tak contoh mungkin luar daripada buku. Sebab dia kata fa'il, dia ambil lah contoh-contoh yang lain pun dia letak fa'il, dia letaklah situ hal. Jadi kamu kena faham lah. Kan? Jadi sebab tu saya kata ulang kaji dengan melihat contoh dan terangkan balik berdasarkan teori ataupun fakta-fakta yang kamu belajar. Supaya lekat. Okay, kalau tak ada soalan itu saja. Jadi Ustazah akan nanti Ustazah pastekan dalam grup tajuk yang boleh dijadikan bahas. Nanti Ustazah tegang balik lah. Macam mana sebab nampak macam sikit tetapi sebenarnya dia banyak pecahan dalam buku. Kena rujuk balik nanti. Dia tajuk ke depan yang kita akan buat bahas tu. Jadi boleh tengok-tengok lah. Okay. Dan tolong buat kumpulan dululah untuk bahas. Satu kumpulan paling ramai 4 je lah. So tak nak ramai-ramai sangat. 3 boleh, 4 paling ramai. Jadi tengoklah bilangan kamu ni, kamu nak kena buat berapa kumpulan 4 orang, berapa kumpulan 3 orang kan. Tengok kesesuaian lah. Okay, kalau ada masalah tanya Ustazah. Kalau ada bahagian tu tiba-tiba tengok tak cukup juga kamu macam mana nak buat. Okay, boleh ya. Dan tengok kesesuaian tajuk, panjang pendek tajuk untuk bahas. Okay, itu saja. Kalau tak ada apa, kalau ada masalah lagi boleh tanya dalam grup. Okay, ilahuna faqat naktafi bihadzal qadr atrukukum jami'an fi amanillah. Syukran lakum ala intibahikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Okay, sama. Syukran Ustazah. Okay. Syukran. Dan kehadiran tolong hantar kat Ustazah. Dan Ustazah boleh semak kehadiran dengan kehadiran dalam Webex ni. Webex dia ada record.
Jadi kamu hantar tu, kalau orang tak dapat hadir dia kena maklum kat Ustazah. Walaupun ketua turun catat tak boleh tak hadir, tiba-tiba suruh kata hadir. Sebab rekodnya dalam Webex ada. Ustazah akan ambil daripada Webex dan bandingkan dengan kehadiran yang kamu hantar nanti. Okey, kalau tak dapat hadir, kena maklum kenapa, ada apa, ada masalah apa. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh keluar sekarang. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Sama. Okey.